Baiklah, salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan politik semasa. Dan kita akan bincangkan berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah krisis Sabah. Apa yang belum sudah? Okey. Ini satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan dua tetamu seperti yang saya katakan sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zaini Osman yang merupakan fellow penyelidik kanan di Institut Kajian Etnik ataupun KITA UKM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Datuk. Sehat ya? Sehat. Itulah saya dengar kata 20 tahun ya tinggal di Sabah. Ya, lebih kurang. Jadi kita pilih satu tetamu yang cukup sesuai lah sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Dan tentunya lah kita juga ditemani seorang lagi tetamu yang sememangnya lah sudah biasa dengan kita dari masa ke semasa. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Mujibu Abdul Muiz, iaitu pensyarah kanan sains politik di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Jadi Mujibu, apa khabar? Baik tu, sehat, alhamdulillah. Alamak, kita tak dapat tengok bola kan malam ni. Negara didahulukan lah tu ya. Alhamdulillah. Okey, ini sesuatu yang menarik dan penting sebenarnya, dan barangkali juga Mujibu ya, kita dapatkan dulu pandangan orang yang lama tinggal di Sabah, iaitu Profesor Madya Dr. Zaini Osman. Barangkali ramai juga yang tidak mengetahui secara jelas dan terperinci sebenarnya tentang pergolakan bila kita bercakap tentang pergolakan politik di Sabah itu sendiri. Jadi daripada pengalaman Prof sendiri 20 tahun berada di Sabah, apa yang dapat Prof lihat sebenarnya? Apakah yang berlaku hari ini di Sabah itu adalah sesuatu yang dijangkakan sebenarnya? Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak bernama kerana menjemput saya. Dan sebagaimana yang Datuk sebut tadi, memang saya pertama kali datang ke Bernama ni, ke studio Bernama. Dan satu perkara yang nak dibincangkanlah berhubung dengan krisis ataupun kemelut politik Sabah. Baik, kalau kita nak fahamkan perkara inilah, biasanya dalam politik apakah sisi yang boleh kita lihat secara praktikalnya. Dan kalau dalam konteks Sabah, berdasarkan pada pengalaman saya lah, hampir 20 tahun di sana, sisi yang paling perlu kita boleh lihat adalah dari sudut elit politik je. Kalau dalam bahasa nuansa lokal disebut warlord. Di Sabah ni ada warlord politics yang kadang-kadang mereka bersama, pada masa yang sama juga kita lihat boleh berada dalam persaingan yang tertentu. Dan ini perlu kita kaitkan dengan pada tahun 2008 semenjak perkembangan politik di Malaysia ni, Sabah tu dilihat sebagai deposit kepada Barisan Nasional pada satu ketika yang dahulu. Dan deposit itu disandarkan kepada persaingan-persaingan dalam kalangan warlord politik ini sendiri. Baik, dengan kemelut yang ada pada masa kini, saya lihat sisi elit politik itu juga adalah satu sisi yang sangat praktikal untuk kita faham apa yang berlaku sekarang ini. Misalnya pada tahun kita mulakan pada tahun 2018, pada ketika Barisan Nasional mengalami kekalahan dan buat pertama kalinya Pakatan Harapan pada ketika itu muncul sebagai kuasa di peringkat federal. Tetapi di Sabah, Barisan Nasional UMNO yang diketuai oleh Tan Sri Musa Aman pada ketika itu masih menguasai kelompok kerajaan di peringkat negeri. Tetapi ada satu perkembangan yang sangat cepat, berlakunya lompat istilah kalau di Sabah, persoalan lompat parti ini antara budaya di Sabah. Dan itu akhirnya meruntuhkan kerajaan Barisan Nasional yang ada di Sabah pada ketika itu dan naik kerajaan yang dipimpin oleh Parti Warisan. Dan kemudian kerajaan PH
yang pada ketika 2018 itu hanya hayatnya hanya selama 22 bulan, naik Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat federal, dan kemudiannya pada tahun 2020 sekali lagi elit-elit politik itu di Sabah itu kemudian of course atas daripada panduan dendangan daripada elit-elit politik yang berada di peringkat federal, berlaku sekali lagi pilihan raya di peringkat negeri Sabah bagi untuk menguasai kembali jajaran kuasa yang ada di Sabah pada ketika itu, iaitu persamaan antara UMNO, Bersatu dan juga beberapa kelompok lain untuk menafikan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Shafie Apdal dalam konteks warisan, dan juga yang pada masa itu warisan adalah bersama dengan PH di peringkat negeri. Jadi apa yang berlaku pada masa kini istilahnya adalah déjà vu. Sesuatu yang sangat déjà vu bagi saya. Persaingan oligarki ini, persaingan elit-elit politik ini. Dan apa yang berlaku ini juga adalah selepas pada pilihan raya PRN 2020 itu, kita lihat berlakunya ribut dalam cawan ataupun hal ehwal kelambu di dalam konteks DRS dan juga Barisan Nasional tentang jawatan siapa nak jadi ketua menteri, siapa nak jadi jawatan itu, siapa nak menguasai jawatan ini. Dan akhirnya kalau para pemerhati masih ingat peristiwa yang berlaku di Sutra Harbour itu misalnya. Jadi ini membawa kepada seolah-olah ada apa yang kita panggil sebagai, kalau dalam bahasa Piramli disebut harta Ahmad Albab ini. Kalau kita nak bahas dalam bahasa yang mudah untuk difahami oleh masyarakat. Kemudian agihan itu dibuat, kemudian ada berlakunya switching jawatan misalnya. Jadi saya nampak ini dan kaitan itu untuk memahami apa yang berlaku kemulut pada hari ini, harus juga kita melihat kepada apa yang berlaku pada tahun 2018 membawa kepada tahun 2020, dan ini kembali apabila kelompok yang dulunya bermusuh kemudian sekarang berada dalam satu kapal itu cuba nak melihat di manakah the weakest point, titik-titik lemah yang ada pada kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Jinor pada masa kini, iaitu apabila dia meninggalkan Bersatu dan kononnya berpayung di bawah DRS, dan itu dilihat dan dikaitkan dengan status dia sebagai ketua menteri. Dan persoalan ini kita juga kena kait dengan perkembangan proses Malaysian Agreement 1963 yang diumum oleh Perdana Menteri yang ke-10 tentang kuasa negeri terhadap peruntukan keuangan sebanyak 50 juta misalnya, pengelolaan oil dan gas, dan juga perlu juga kita kaitkan dengan apa dalam sehari dua lagi akan berlakunya Perhimpunan Agung UMNO. Jadi hal-hal ini sangat tali menali, sangat saling kait mengait, dan semuanya ini di bawah payung the oligarki dan the warlord itu sendiri. Sebelum saya dapat pandangan Mujibu, satu soalan juga yang ingin saya lontarkan kepada Prof. Antara alasan yang diberikan kenapa mereka tidak mahu Datuk Seri Haji Ji menjadi ketua menteri adalah kerana dia dikatakan tidak mewakili mana-mana parti, walaupun dia mengaku bahawa dia berada bersama dengan JRS. Apakah JRS itu tidak boleh dianggap sebagai satu parti politik ataupun hanya gabungan parti-parti politik sebenarnya? JRS adalah jelas satu buah gabungan parti politik yang di dalam itu adanya PBS, adanya SAPP, adanya juga USNO, dan dalam gabungan adanya Bersatu pada ketika itu. Dan itu jelas JRS ni adalah koalisi sebagaimana Barisan Nasional, sebagaimana Perikatan Nasional. Jadi ini yang dilihat oleh Datuk Seri Shafie Apdal dalam wawancara dia disebut bahawa ini bukan persoalan kudeta, ini adalah persoalan undang-undang yang terkait dengan persoalan moral politik, dan disebut dalam Akta Pembentukan Kerajaan Pelantikan Ketua Menteri itu, Akta Perkara 63 dan 67 itu. Jadi ini yang cuba sisi ini yang cuba dilihat, sisi ini yang cuba dijadikan sebagai excuses untuk melakukan gerakan ini. Jadi ini dalam konteks ini. Tapi apapun kita lihat dalam politik itu memang akan dicari apakah excuse yang terbaik untuk gerakan kepada wallet politik ini. Jadi ini yang saya katakan tadi, berdasarkan pada pemerhatian saya selama hampir 20 tahun dalam konteks politik Sabah itu, sisi oligarki itu sangat merupakan satu dalam akademik disebut sebagai tool of analysis, alat analisis sosial yang sangat praktikal untuk memahami apa yang berlaku pada masa kini. Okey, kita juga ingin mendapat pandangan Mujibu. Satu aspek yang
juga menarik. Ini kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Dia terpaksa terbang balik dari Jakarta terus ke Kota Kinabalu, Sabah untuk cuba menyelesaikan isu ini. Tetapi kita tahu yang tidak dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan. Tetapi Datuk Seri Anwar mencadangkan mungkin untuk meredakan situasi yang berlaku di Sabah itu, kewujudan kerajaan perpaduan itu mungkin akan dapat meredakan situasi ataupun keadaan ini. Sejauh mana pandangan Mujibu tentang isu? Ya, ini antara cadangan-cadangan yang dikemukakan dan kalau dilihat pun majoriti pihak-pihak yang bertelaga pada ketika ini di Sabah mencadangkan bahawa perlu adanya satu replikasi bagaimana kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan itu boleh dilaksanakan di peringkat Sabah. Ya, walaupun dalam konteks politik tempatan di Sabah itu mungkin agak sukar untuk satu gabungan parti-parti untuk bernaung di bawah JRS secara perse itu, dan juga bagaimana gerakan parti politik di Sabah yang sentiasa in silo, tetapi masih lagi ample untuk bergabung selepas pilihan raya, itu jelas begitu. Pada peringkat awal saya melihat barangkali intervensi daripada Perdana Menteri itu barangkali akan menyelesaikan masalah ini, memandangkan bagaimana template kerjasama itu di peringkat persekutuan itu nampak lancar, ya, melihat kepada kemampuan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan daripada Blok Sabah kepada pembentukan kerajaan perpaduan itu. Tetapi di peringkat negeri ini saya juga masih melihat bagaimana UMNO itu sendiri sebagai parti yang pada ketika ini berhadapan dengan keterpecahan selepas krisis ini, ya. Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi ini barangkali perlu juga main peranan, kerana ketika UMNO dalam konteks menghadapi PAU dan pemilihan ini, mungkin ini juga satu perkara yang perlu diselesaikan secara tuntas di Sabah, memandangkan apabila kita tengok gerakan yang dilakukan oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO itu sendiri telah memperlihatkan bagaimana UMNO Sabah itu sendiri sudah terpecah kepada dua pihak. Soalnya sekarang dalam konteks sebegini, kalau kita melihat JRS itu mahu menjadi payung besar kepada pembentukan kerajaan perpaduan di dalam Blok Sabah itu, saya tidak melihat HJJ mampu melakukannya, walaupun secara implisitnya kita mengatakan mungkin sukar untuk melihat siapa tokoh yang mampu sekurang-kurangnya jadi macam Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan itu, memandangkan keseluruhan parti-parti politik di Sabah itu ada pengikutnya sendiri, ada kekuatannya sendiri, dan sudah tentu apabila Dr. Zaini menyebut tentang walot di Sabah ini, maka kita harus ingat bahawa walot-walot di Sabah ini juga memiliki pengikut yang setia dan juga permainan-permainan politik tertentu bagi mengukuhkan dan sering mencari weakest point kepada walot masing-masing bagi memastikan mereka boleh dialkali dan boleh ini. Kerana kalau kita melihat daripada aspek ini, katakanlah kerajaan perpaduan di Sabah itu tidak mampu dimiliki. Barangkali perkara yang paling baik yang dilakukan adalah melakukan undi percaya ataupun tidak percaya, dibuktikan di dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Kerana jelas pada ketika ini saya tidak melihat option lain untuk menyelesaikan permasalahan itu melainkan keberanian Ketua Menteri sendiri itu membuktikan, kerana kalau benar-benar ada 44 sokongan seperti mana yang dinyatakan, dan begitu juga dengan blok lain, ya, seperti Barisan Nasional dan juga Warisan, ya, yang katanya juga boleh membentuk majoriti yang diperlukan sekiranya perlu untuk membuktikan sokongan itu, maka saya rasa ini jalan terbaik. Presiden kesnya sudah ada tu. Kita lihat bagaimana Datuk Seri Faizal Azumu di Perak contohnya, ya, ketika krisis itu mula timbul di Perak, maka dia ajukan untuk mendapat sokongan di Dewan Undangan di Perak, dan itu tidak berlaku. Akhirnya masalah selesai dengan baik, pertukaran kerajaan itu berlaku dengan lancar, dan seterusnya membawa kita kepada pilihan raya umum yang ke-15 bagi memastikan itu kembali. Tapi ini barangkali satu cara yang paling sesuai, di mana keabsahan semua pihak itu boleh disahkan secara tuntas dan boleh diselesaikan secara baik. Saya tertarik hati sebenarnya bila Mujibu sebut tentang Dewan Undangan Negeri, dan yang menarik juga barangkali Prof, hari ini juga persidangan khas
DUN Sabah berlangsung. Sebenarnya walaupun kalau kita lihat daripada visual yang ditayangkan, kerusi pembangkang itu kosong, tak ada langsung wakil daripada parti pembangkang. Dan saya juga mendapat berita dan maklumat yang mengatakan bahawa pada 11 Januari nanti mereka akan menghadap, akan berada di istana Seri Kerajaan Istana Seri Kinabalu, maafkan saya, dan pelantikan menteri-menteri Kabinet Sabah akan berlangsung. Jadi apakah itu sebenarnya menunjukkan ke satu arah penyelesaian yang mungkin tidak diumumkan secara terbuka ketika ini? Politik ini tidak ada satu jalan penyelesaian yang tuntas. Yang ada adalah reconciliation. Maksudnya adalah ceasefire. Dalam keadaan sekarang ini saya lihat adalah ceasefire. Dan untuk mendapat ceasefire ataupun gencatan senjata itu, dia bergantung kepada apa yang saya sebut tadi. Sangat bergantung pada agihan itu dari sudut jawatan dalam kabinet menteri, dan juga peranan pihak-pihak tertentu dalam memastikan gencatan senjata itu berkekalan umpamanya. Jadi dalam konteks ini saya lihat apakah akan adanya perundingan itu saya tidak pasti buat masa ini. Dan kalau kita perhatikan kepada persidangan DUN pada hari ini, semacam ada apa yang disebut sebagai non-violent resistance. Maksudnya tidak hadir, menyatakan sokongan tapi tidak hadir umpamanya kan. Jadi ini sebenarnya bahasa-bahasa politik yang perlu difahami. Maksudnya benda itu tidak ada titik noktahnya, ada komanya. Jadi dalam konteks ini kita akan lihat nanti pada 11 hari bulan itu bagaimanakah agihan-agihan dan juga pelantikan kalaulah ini terjadi, bagaimanakah nanti agihan-agihan itu. Dan kalau agihan-agihan itu tidak menggambarkan apa yang dipanggil sebagai perpaduan ataupun reconciliation tadi, ataupun gencatan senjata tadi, saya fikir benda ini tidak akan ada rentetan-rentetan lain. Sebab sikap politik dan juga sejarah yang ada dalam konteks Sabah ni, saya lihat benda itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan penyelesaian yang tuntas, melainkan akan ada blok-blok, misalnya usulan vote of confidence ataupun vote of non-confidence, dan akhirnya kalau ini tidak dapat diselesaikan, sudah tentu mahu tidak mahu, sama ada kita suka ataupun tidak, akhirnya dikembalikan kepada rakyat dalam konteks pilihan raya negeri umpamanya. Jadi ini Datuk yang perlu kita fahami. Sebab kalau kita melihat kepada apakah penyelesaian mutlaknya, dalam politik tidak ada penyelesaian mutlak. Itu sifat politik. Dan apatah lagi politik itu penuh dengan seni yang tidak boleh dijangkakan. Dulu satu blok ini bergabung, kemudian pada masa yang lain mereka bermusuhan, musuh menjadi kawan, kawan menjadi musuh dan sebagainya. Jadi ini sangat tergantung kepada bagaimana kek itu tadi diagihkan. Dan sejauh mana agihan itu nanti menggambarkan kepada konsep perpaduan yang disarankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya tidak pasti bagaimana yang disebut oleh sahabat ahli panel, sahabat saya Encik Mujibu tadi, apakah acuan yang digambarkan di dalam peringkat federal itu boleh dibawa ke peringkat Sabah. Itu sukar saya nampak. Sebab kita sering sebut politik Sabah ni agak unik, lain, kerana persoalan dia punya ekosistem itu memang berbeza. Memang berbeza dengan apa yang ada di peringkat federal. Okey, Prof dan juga Mujibu, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup panas dan juga relevan ketika ini, iaitu tentang krisis Sabah. Apa yang belum sudah.
Baik, sebelum saya lupa, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin memberi pandangan dan juga pendapat tentang kemelut politik yang berlaku di Sabah ketika ini. Baik, Mujibu, sesuatu yang menarik jugalah. Sebelum saya datang ke studio ni pun, ramai yang memanggil saya bertanya soalan ini. Jadi saya kata saya tak boleh nak jawab lah. Saya kena tanya tetamu yang akan bersama saya di studio ruang bicara hari ini. Ada yang berpandangan bahawa mungkinkah, saya gunakan istilah perkataan mungkinkah, ada tangan-tangan gaib yang mungkin mencaturkan permainan politik di Sabah ketika ini? Ya, ini barangkali open secret tu kalau tidak ada angin masakan pokok bergoyang. Kalau tidak ada keyakinan bahawa perkara itu boleh berlaku dan berjadi, maka tidak ada gerakan bagi menjatuhkan. Seperti mana yang kita bincangkan awal tadi, bagaimana dinamika politik itu dalam kerangka serba berkemungkinan, ya. Hari ini kawan, hari ini lawan, ya. Dan juga bagaimana ekosistem politik Sabah itu yang didominasi oleh politik elit yang mendapat sokongan kukuh daripada pengikut masing-masing, di mana corak kekuatan dia itu begitu organik, ya, sehingga ke bawah. Dan semua itu faham bahawa kemenangan satu pihak itu akan datang dengan ganjaran bagi memastikan sokongan itu terus hidup dan seterusnya. Jadi kalau kita mengatakan tangan-tangan gaib, sudah tentulah apa juga alasan yang diberikan kepada rakyat pada ketika ini mengatakan mengkhianati perjanjian dan sebagainya. Itu ada sesuatu di baliknya. Tapi walau bagaimanapun dalam perkara ini kita harus melihat ini daripada kerangka yang lebih luas. Ya, bagaimana peranan tangan-tangan gaib ini sepatutnya harus bergerak dalam konteks politik itu perlulah memperlihatkan kematangan, kerana dalam hal-hal sebegini akhirnya nanti yang buruk itu adalah politik itu sendiri, ya, tentang bagaimana melihat ketidakhentian ahli-ahli politik ini terus bercakaran dalam konteks kuasa yang akhirnya kita risau akan membawa lagi satu pilihan raya negeri yang sepatutnya tidak berlaku selepas keadaan politik negara itu kembali tenang, terutamanya dalam konteks politik Sabah. Dalam hal ini kita harus juga lihat bagaimana kedudukan kerusi dalam konteks Dun Sabah itu yang dikuasai oleh walot-walot politik Sabah, yang bagi saya mereka-mereka ini adalah terlalu sinonim dengan politik Sabah. Begitu juga dengan mereka-mereka yang sudah pun terpinggi dalam politik Sabah tapi pengaruhnya masih kuat. Apakah dalam persoalan seperti mana Tok kata tangan-tangan gaib, adakah penglibatan bekas Ketua Menteri Sabah pada ketika ini juga masih berlaku seperti mana pada tahun 2020, kerana selepas saja Ketua Menteri Sabah pada ketika itu dibebaskan daripada tuduhan di mahkamah, maka gerakan untuk membawa kepada pertukaran kerajaan negeri dan seterusnya berlaku pilihan raya negeri 2020 itu berlaku. Ini juga barangkali boleh dipersoalkan. Dan sudah tentulah selepas kita melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional di Sabah ini akhirnya juga memecahkan UMNO Sabah itu kepada dua blok dalam konteks ini, ya. Bagaimana kita lihat sebentar tadi sidang Dewan Undangan Negeri Khas, ya, ada ahli Barisan Nasional yang kekal bersama kerajaan, tapi juga ada juga kerusi yang dipindahkan itu. Jadi kalau kita tengok dalam konteks bahasa begitu, ini juga barangkali bahaya untuk politik UMNO di Sabah itu, kerana jelas dalam keadaan UMNO Sabah itu perlu untuk membina keyakinan dan kembali diterima oleh rakyat Sabah selepas apa yang berlaku dalam PRU ke-16, dan juga PRN ke-16 dan PRU ke-15 itu, ini barangkali sudah tentu akan menggucar kacang, kerana kita risau dalam hal keterpecahan ini ada kuasa-kuasa politik lain, terutamanya mungkin parti-parti seperti Warisan, begitu juga dengan parti-parti kecil yang sedang membina momentum, ya, parti KDM contohnya, ataupun parti-parti lama untuk kembali, kerana dinamika sebegini ini barangkali boleh
boleh memecahkan parti-parti tertentu, koalisi-koalisi tertentu, kerana akhirnya nanti siapa yang membuat move tangan-tangan yang gaib di belakang itu, sudahnya mereka lah menjadi pihak yang rugi, di sebalik sepatutnya menjadi pihak yang untung. Ini barangkali boleh dilihat dalam konteks politik Sabah ini, kerana jelas kekuatan Walut di Sabah ini sangat unik sekali. Kita lihat bagaimana boleh bertanding bebas, menang tanpa parti. Ya, boleh bertanding parti kecil tapi begitu menguasai kaum tertentu, menguasai kawasan-kawasan tertentu, sukar dicabar oleh parti-parti established. Mereka ini juga ada pengaruh sendiri walaupun masih lagi bergerak dalam in silo, dalam konteks mereka ini parti ataupun individu di Sabah ini. Ini sangat unik dalam konteks politik di Sabah tu. Hari ini menarik juga, Prof. 5 Adun UMNO mendesak supaya Datuk Bung Mokhtar untuk meletakkan jawatan. Apa yang boleh kita lihat daripada senario ataupun perkara yang berlaku ini sebenarnya? Baik, kalau kita nak baca secara praktikal, maknanya 5 kelompok ni sebelum pilihan raya PRU 15, mereka ni adalah disinonimkan bukan sebagai orang Bung. Bukan sebagai orang Bung Mokhtar. Maknanya sudah ada sebelum PRU 15 itu, kalau kita lihat dari sudut apa istilah kalau saya kata ketidaktentuan penamaan calon, menamakan calon itu dalam masa 2-3 minit boleh berubah siapa di satu tempat penamaan calon itu. Itu berlaku dalam konteks UMNO baru-baru ini Sabah. Jadi saya lihat yang 5 kelompok ni mereka disinonimkan sebagai bukan orang daripada Kim Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Jadi dalam konteks ini saya tidak terkejut kalau mereka ni mendesak dan berada di sebelah bukan berada sebelah Datuk Seri Bung Mokhtar. Cuma dalam konteks pendesakan itu apabila kita lihat dalam konteks MOU misalnya UMNO umpamanya, disiplin parti dan sebagainya, ini nanti akan menjadi satu percaturan-percaturan yang akan menjadi repercussion yang berbeza juga kepada 5 orang ini. Jadi ini sesuatu yang bagi saya bukan sesuatu yang luar biasa. Sebab kalau kita memahami siapa mereka 5 orang ini, mengapa mereka tidak bersama Bung Mokhtar dan sebagainya. So dalam konteks itu kita lihat bahawa dalam kem UMNO Barisan Nasional itu ada 2 blok, ya. Dan blok ini dan 5 ni siapa di belakang mereka? Dan istilah yang Datuk cakap tentang tangan-tangan gaib ini, siapa di belakang mereka ini? Dan siapa sebenarnya yang berada di belakang Datuk Seri Haji Jino dan sebagainya. Jadi ini perlu kita fahamkan dalam konteks itu. Dan akhirnya kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai oligarki di elit politik itu, elit the godfather misalnya, kalau kita nak menggunakan istilah itu, yang masih tidak berada di permukaan tapi masih lagi aktif dan punya pengaruh yang besar dalam konteks politik Sabah umpamanya. Dan sangat mempunyai pengaruh yang boleh menentu dan juga mencaturkan apa yang berlaku dalam konteks semasa ini. Jadi ini yang perlu kita faham secara konstruktifnya, dan bagaimana kita nak memahami kemelut yang sedang berlaku sekarang ini. Okey, Mujibu, 11 hari bulan pelantikan Kabinet Sabah. Kalaulah kita andaikan ataupun kita jangkakan bahawa Datuk Seri Haji Jino dilantik semula sebagai Ketua Menteri Sabah, apakah itu akan menyelesaikan kemelut yang sedang melanda di Sabah ketika ini? Ya, persoalannya bagaimana pelantikan ataupun kabinet reshuffle di Sabah itu boleh menyelesaikan masalah ini, kerana masalah yang terpenting ini adalah apakah dengan tindakan melakukan reshuffle kabinet ini boleh menyelesaikan masalah itu. Kerana jelas pada ketika ini Haji G itu menjadi target matter di dalam isu yang mahu melibatkan pertukaran kepimpinan. Ya, jadi bila pertukaran kepimpinan itu ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Ya, apakah tindakan itu perlu diambil dalam ketika sebenarnya isu terbesarnya adalah keabsahan Ketua Menteri itu sendiri, dan bagaimana pula dalam konteks reshuffle kabinet itu mampu untuk mendiamkan tentangan-tentangan pada mana pada ketika ini jelas gabungan kerajaan negeri Sabah di bawah GRS dan juga
kesepakatan bersama dengan Barisan Nasional itu sudah terpecah. Apatah lagi bila kita bercakap tentang Barisan Nasional UMNO yang sudah pun jelas terpecah pada dua kamp. Ya, apakah tidak wujud kita kata timbal balas ataupun reaksi balas daripada UMNO kalau mereka-mereka yang bukan bersama dengan Datuk Seri Bong Mota itu dalam konteks disiplin parti itu akan diambil. Dalam masa yang sama juga kita harus melihat tindakan-tindakan mereka ini barangkali akan membawa kepada reaksi balas nanti di dalam pemilihan UMNO dalam konteks UMNO Sabah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya saya rasa satu tindakan yang perlu diambil oleh Haji ini, kalaulah boleh diselesaikan secara baik, itu adalah perundingan. Walaupun dalam satu segi perundingan ini barangkali tidak boleh melibatkan parti di Sabah itu sendiri, melainkan ada intervensi yang kita katakan daripada persekutuan seperti mana yang berlaku apabila Perdana Menteri pergi ke Sabah ataupun dalam UMNO itu sendiri. Ya, kerana jelas penyelesaian secara inilah barangkali yang perlu dilakukan di peringkat awal, ya, ketika mana kita melihat masih tidak ada keberanian oleh mana-mana pihak, baik Datuk Seri Haji G sendiri ataupun juga pembangkang untuk membawa usul ini ke Parlimen, memandangkan juga ke Dewan Undangan Negeri, memandangkan pula kita melihat Barisan Nasional UMNO contohnya begitu fokus untuk menghadapi pemilihan Agung UMNO dan Perhimpunan Agungnya, dan sudah tentulah juga GRS masih lagi tercari-cari apakah platform yang paling sesuai untuk menjadikan mereka itu sebuah parti yang boleh diinstitusikan. Dalam konteks juga mereka berhadapan dengan kebarangkalian 4 kerusi yang dimenangi di dalam PRU 15 baru-baru ini mungkin akan mengalami kekosongan secara luar biasa dan mengakibatkan ini mungkin akan membawa permasalahan-permasalahan persepsi dan juga kepercayaan bahawa GRS ini tidak mampu untuk membawa dan akan menguatkan lagi tekanan kepada Haji G, bukan saja dalam konteks politik Sabah tetapi dalam konteks politik GRS itu di peringkat persekutuan, kerana jelas perubahan-perubahan ini akan memberi reaksi yang berbeza, bukan saja kepada GRS itu sendiri tapi juga bagaimana koalisi di dalam kerajaan, terutamanya kita bercakap tentang GRS dan partnernya di situ, ada PBS di situ, ada STAR di situ, ya, begitu juga dengan calon bebas, apakah mereka ini mau bersama GRS, dua tu kan, satu di Segama, satu lagi di Kuamut, ya. Apakah mereka masih lagi fleksibel untuk menyokong kerajaan ataupun mereka itu oportunis, siapa juga menjadi kerajaan mereka akan, ini satu reaksi yang berbeza, tetapi dia tetap memerlukan satu penyelesaian yang pantas dan cepat daripada Haji G itu sendiri. Kiranya tidak, masalah ini akan berpanjangan dan sudah tentulah di akhirnya yang paling terakhir kita nak dengar itu adalah jangan ada pilihan raya negeri pada ketika ini. Sesuatu yang menarik juga yang menjadi perhatian sebenarnya Prof, ya, pada 11 hari bulan nanti ialah tentang kedudukan Datuk Seri Bong Mokhtar sendiri, sebelum ini sebagai timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri Kabinet. Ada juga yang melihat bahawa mungkinkah, ini istilah yang saya gunakan, mungkinkah juga Datuk Seri Syafiee Apdal juga mungkin akan dibawa masuk ke dalam Kabinet baru Sabah ini dalam usaha untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan. Berkemungkinan tak itu berlaku? Baik, kalau kita cakap soal kemungkinan, Datuk, kemungkinan itu berlaku tu ada. Sebab politik ni dalam konteks sekarang ini adalah soal gencatan senjata, dan untuk mewujudkan kestabilan tu kemungkinan itu ada. Baik, tetapi kemungkinan untuk tidak ada pun saya fikir lebih besar. Kerana kelompok tadi, Datuk Seri Syafiee Apdal dan juga Datuk Seri Bong Mokhtar adalah dua kelompok yang menikam Datuk Seri Haji G dari belakang. Dalam konteks ini sudah pasti akan berlaku rundingan, akan berlaku diskusi dalam konteks GRS itu. Dalam konteks GRS itu dan juga dengan kelompok-kelompok yang menyokong dia, khususnya 5 orang yang menyokong daripada Barisan Nasional yang menyokong Datuk Seri Haji G untuk stay in power umpamanya. Jadi dalam konteks ini saya nampak dalam konteks Datuk Seri Haji G dia ada dua masalah besar. Pertama adalah masalah untuk bagaimana dia nak mengimbangi antara tekanan ini, dan kemudian pada masa sama juga dia tidak mempunyai rumah yang jelas. Ini dua situasi ini.
Jadi prioriti sekarang ni adalah bagaimana dia nak melakukan gencatan senjata ini. Apa yang saya nampak adalah kemungkinannya dengan intervensi yang datang daripada peringkat federal, peringkat persekutuan, kemungkinannya ada proksi. Saya nampak yang praktikalnya adalah proksi kepada Datuk Seri Bung Mokhtar untuk masuk ke dalam kabinet, ataupun proksi daripada Datuk Seri Syafiee Apdal untuk masuk ke dalam kabinet. Ini sebagai satu bentuk line up untuk meredakan suasana. Untuk pada pandangan saya, untuk mereka dua ni kekal dalam kabinet atau sama ada masuk ke dalam kabinet adalah sesuatu yang, kalau itu berlaku, bahawa Datuk Seri Haji J. Anwar itu seorang yang sangat berjiwa besar. Seorang sangat berjiwa besar. Tapi kalau kita lihat daripada sisi real politics, saya tidak nampak ini akan berlaku. Dan kita lihat, kita kena perhatikan juga pergerakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga datang ke Sabah. Ini semua perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam konteks itu. Tapi ada kemungkinan tak, Prof, sebelum kita berehat, 5 ahli Barisan Nasional yang tidak memberi sokongan kepada Bung Mokhtar itu malah memberi sokongan yang cukup kuat kepada Datuk Seri Haji J, itu mungkin akan ada dalam Kabinet Sabah? Bukan kesemuanya, tetapi mungkin 1-2 orang. Saya rasa ada. Okey, kita berehat dulu dan kembali nanti. Kita hampir-hampir berada di penghujung Ruang Bicara sebenarnya. Jumpa lagi. Baiklah, kami berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Kreasi Sabah, apa yang belum sudah, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Zaini Osman dan juga Saudara Mujibu Abdul Muiz. Baik, satu lagi aspek yang ataupun perkara yang perlu diberi perhatian khususnya rakyat Sabah sendiri. Kita tahu tentang pendirian yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 63, dan jelas bahawa beliau berhajat sebenarnya secara ikhlas dan juga serius untuk cuba menyelesaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan perjanjian dalam MA63 itu sendiri. Ini juga satu perkara yang dikatakan mungkin menjadi pencetus sebenarnya. Mungkin ramai ahli-ahli politik yang ingin berkuasa di Sabah kerana mereka tahu mungkin akan mendapat banyak manfaat dan juga faedah daripada memenuhi perjanjian MA63 itu. Tapi tak tahulah, mungkin Mujibu ada pandangan yang tersendiri dalam isu ini. Ya, saya rasa dalam hal ini mungkin satu paradoks melihat bagaimana komitmen kerajaan persekutuan itu dalam memenuhi ataupun memperbaikilah apa juga yang telah disebut di dalam MA63 dan menjadikan ia lebih fleksibel dan dinamik sesuai dengan perubahan dan tuntutan semasa. Tapi dalam masa yang sama, parti-parti politik di Sabah ini bertelaga seolah-olah yang paling penting adalah berkuasa daripada melihat mereka itu membentuk satu blok yang kuat bagi memastikan mereka itu boleh mendesak dan mungkin boleh meminta lebih daripada kerajaan persekutuan seperti mana yang berlaku pada Sarawak. Ya, pada ketika ini kita lihat di Sarawak itu disebabkan kekuatan politik mereka, mereka mampu untuk bergerak dan mampu untuk menuntut lebih pada persekutuan sehingga ke tahap mungkin tidak mustahil akan meminta perkara-perkara yang barangkali luar daripada MA63 itu sendiri, ya, sesuai dengan keperluan dan kehendak yang dirasakan sesuai bagi Sarawak. Ini jelas di Sarawak, tetapi dalam ketika ini bila ini berlaku di Sabah, bagi saya ini terlampau paradoks lah tu, ya. Bagaimana sepatutnya, ya, setelah apa yang dipertontonkan selepas PRU 15, bagaimana undi 25 kerusi di Sabah itu sepatutnya boleh dijadikan sebagai kekuatan, ya, bagi bukan saja untuk memastikan perkara-perkara yang terkait dengan Sabah di dalam MA63 ini boleh diselesaikan dengan baik setelah beberapa formula sebelumnya itu gagal, ya. Bersama dengan kerajaan persekutuan di peringkat persekutuan bawa masuk UMNO yang mengatakan nanti kalau bersama dengan UMNO kita akan dapat lebih banyak keistimewaan kerana kita berada dalam parti yang sama berbanding dengan Sarawak yang hanya bersama dengan Barisan Nasional tapi tidak ada UMNO. Itu tidak berjaya, bergilir-gilir menjadi ketua menteri dan sebagainya, itu tidak selesai. Jadi saya rasa dalam
perkara ini, apa yang penting kalaulah kita melihat ini dalam konteks Sabah secara umum dan kepentingan rakyat Sabah yang harus diwakili secara mutlak oleh parti-parti politik yang mengatakan mereka adalah parti lokal, itu perlu dilakukan dengan pembentukan sebuah parti yang berasaskan Sabah yang sesuai dengan citra di Sabah. Tapi nampaknya kita masih lagi melihat gerakan-gerakan kuasa itu, dan yang paling penting apakah juga nanti dengan gerakan-gerakan sebegini dia masih lagi menghantar satu isyarat bahawa still masih lagi dikuasai oleh Malaya, kerana kena datang Perdana Menteri yang UMNO ni pula terpaksa mendengar bagaimana Presiden UMNO dan sebagainya. Begitu juga dengan Warisan yang juga terpaksa mungkin meminta pendapat Perdana Menteri kerana mereka sekarang juga membentuk kabinet di peringkat persekutuan. Jadi dalam hal ini mungkin saya rasa kalau ini berterusan, saya rasa yang rugi nanti adalah orang Sabah itu sendiri dan juga parti-parti politik di Sabah itu sendiri. Kerana jelas dalam konteks kuasa itu, saya rasa tidak ada salahnya bagi mana-mana parti politik untuk bermain politik, untuk merebut kuasa. Tetapi yang penting adalah bagaimana untuk memastikan kuasa yang ada di tangan itu tidak mendatangkan kerugian. Ya, dalam konteks bukan saja mereka itu sebagai blok Sabah yang pada ketika ini sangat penting dalam keutuhan kerajaan campuran, kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana walut-walut ini ya dalam memastikan kekuasaan dan juga pengaruh mereka itu intact, juga masih lagi boleh mempengaruhi dinamika hubungan di sesama mereka. Kerana jelas pada ketika ini saya rasa penyelesaian terhadap gerakan-gerakan politik di Sabah ini barangkali akan berakhir dengan campur tangan yang lebih dahsyat mungkin, sehingga membawa kepada pilihan negeri. Kerana jelas apa juga kaedah yang bakal dilakukan itu ya, kita masih lagi tidak nampak matematiknya itu bagaimana, selagi mana mereka-mereka yang besar di dalam ataupun dominan di dalam perkara ini itu masih lagi tidak menarik handbrake masing-masing dan masih lagi berterusan untuk mencari jalan supaya apa yang dimatlamatkan itu berjaya didapat. Prof, pengalaman Prof sendirilah hampir 20 tahun ya berada di Sabah. Bagaimana Prof melihat tentang penerimaan, tentang reaksi, tentang penerimaan rakyat Sabah sendiri bila kita bercakap tentang politik di Sabah dan juga politik di peringkat persekutuan itu sendiri? Apakah mereka masih ada satu perasaan yang mungkin rasa tidak puas hati dan sebagainya? Tak tahulah, mungkin kita boleh dapat pandangan daripada Prof berlandaskan pengalaman Prof. Baik, rakan-rakan, saya sebut istilahnya rakan-rakan saya di Sabah, dalam konteks ini kita kena lihat dari sudut sejarahnya. Apakah janji pembentukan Malaysia terhadap Sabah, Sarawak, Singapura dalam membentuk persekutuan Malaysia? Janji pembangunan. Itu salah satu daripada janji bahawasanya Sabah, Sarawak ni akan lebih terkehadapan, akan lebih berada pada duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pihak di Semenanjung umpamanya. Jadi itu janji pembentukan Malaysia. Tapi selepas lebih daripada 5 dekad umpamanya, keadaan isu yang disebut sebagai keterpinggiran, kesenjangan ekonomi, istilah yang digunakan oleh Perdana Menteri sekarang ini, dan juga ketimpangan ekonomi dan sebagainya, itu masih tetap berlaku. Dan kalau kita lihat Datuk, pada abad yang ke-20 dan sekarang kita berada pada abad yang ke-21, isu-isu kempen yang ada di Sabah itu adalah isu-isu yang dijagu. Persoalan air, persoalan jalan raya. Jadi yang diinginkan oleh masyarakat di Sabah itulah bukannya politiking yang sekarang ini. Yang diinginkan oleh rakan-rakan saya di Sabah itulah soal yang terkait dengan dia ekonomi, basket ekonomi mereka, tentang connectivity umpamanya. Sekarang kita berada pada era IR 4.0. Ada yang mengatakan bahawa tidak, kita sudah berada pada IR 5.0 umpamanya. Jadi soal jurang digitalisme umpamanya, jurang kualiti
konektiviti, hubungan. Jadi ini persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang sepatutnya sudah kita mampu, kalau tidak selesai pun sekurang-kurangnya apa yang dijanjikan dalam pembentukan Persekutuan Malaysia itu maksudnya sudah sejajar dengan apa yang ada di Semenanjung umpamanya. Jadi ini persoalan sebenarnya nurani, keluh kesah. Kalau Datuk turun ke Sabah, kalau di pantai timur Sabah, di pendalaman Sabah, di pantai barat Sabah. Jadi inilah yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat, oleh rakan-rakan saya di Sabah. Jadi kalaulah misalnya ironinya kita lihat, misalnya kemelut sekarang ini, pada ketika kerajaan persekutuan bersedia untuk untuk mendelegasikan hal-hal yang terkait dengan MA 63, pemuka politik dan juga pemain-pemain politik, so-called oligarki yang disebut tadi, mempunyai agenda yang berbeza. Jadi dahulunya sebelum kerajaan sekarang ini dikatakan suasana yang amat sukar, tapi apabila kerajaan perpaduan sudah bersedia dengan pembentukan kementerian yang khusus untuk melihat perkara ini, berlaku pula keadaan yang apa istilah paradoks itu tadi, yang begitu bertentangan dengan persoalan yang hendak diinginkan, itu soal MA 63 umpamanya, pelaksanaan apa-apa yang sudah tercicir, apa yang tidak dilaksanakan sebelum ini. Jadi ini akhirnya at the end of the day, akhirnya penghujungnya dia akan merugikan rakan-rakan yang berada di Sabah itu sendiri. Jadi dalam konteks inilah, kalau kita bercakap dalam konteks politik jiwa besar itu, dalam kemelut sekarang ini saya rasa orang yang paling dapat mileage yang cukup besar itu adalah kepimpinan HJT, kerana dilihat untuk diganggu, kemudian dalam konteks ini nampaknya tidak cuba nak membawa nuansa untuk membangunkan masyarakat Sabah itu dalam konteks Sabah Maju Jaya. Itu nampaknya sedang tidak boleh dicapai dengan baik. Jadi ini yang saya fikir rakan-rakan saya di Sabah kadang-kadang mereka sudah muak dengan apa yang saya sebut di awal tadi, dejavu. Dan akhirnya terpaksa dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan pandemik. Sekarang ini muncul isu virus yang baru, kan? Ekonomi di peringkat Sabah selepas 2 tahun bila kita berada pada era endemik ini nak gain the momentum. Misalnya sektor pelancongan, yang saya punya rakan yang menjalankan sektor ekonomi pelancongan ini, dan kalau ini berlaku tidak akan memberikan satu isyarat yang sihat kepada pembangunan ekonomi Sabah. So dalam konteks ini ada kadang-kadang rakan-rakan kata cukup-cukuplah mereka tu, kan, move forward umpamanya, kan. So kalau inginkan juga kuasa, ada rakan sebut tunggulah pada 2023 kalau tidak 2024 ataupun 2025 apabila tempoh masa kerajaan negeri di peringkat negeri ini tamat umpamanya. Jadi hal-hal ini nampaknya apabila gajah sama gajah ini bertembung, yang menjadi mangsanya adalah rakyat yang di bawah. Dan ini cukup kalau saya rasa Datuk Sarkawi pun pernah ke Sabah, kan, kalau kita lihat ketimpangan, ketepinggiran itu, persoalan persoalan air umpamanya, persoalan lampu umpamanya, elektrik, persoalan jalan raya, itu masih menjadi modal kempen yang utama. Modal kempen yang utama dalam konteks Sabah. Ini sangat kalau saya nak bercakap pasal sentimen, maknanya inilah yang sedang berada di bawah itu. Okey. Baik, kita hampir-hampir di penghujung Mujibu, ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi anda perlu memberikan pandangan yang seringkas-ringkasnya lah dalam masa 3 minit ini. Kita tahu bahawa sekiranya lah kemelut politik ini gagal diselesaikan ataupun dapat diselesaikan dengan pelantikan ketua menteri dan juga barisan-barisan kabinetnya. Ada yang mengatakan bahawa mungkin kalau ianya mengecewakan orang seperti Bung Mokhtar, seperti pengerusi ataupun presiden warisan sendiri, Seri Syafiee Abdal, mungkin 2 warlord ini akan bergabung dan persoalan-persoalan yang sama akan dimainkan, dan ini berarti bahawa kemelut ini sebenarnya tidak hanya selesai di permukaan, tetapi di bawah itu masih lagi ada gelombang-gelombang ataupun kocakan-kocakan yang masih lagi bermain sebenarnya. Komen anda? Ya, yang dirisaukan adalah apakah kalau mampu bergabung kedua tokoh besar ini, Datuk Seri Syafiee Abdal dan juga Bung Mokhtar Raden ini, akan menimbulkan satu lagi krisis, kerana
perkahwinan di antara Barisan Nasional dan Warisan inilah yang barangkali paling sukar untuk dilakukan dan dilihat, memandangkan krisis ini tercetus pada tahun 2018 itu kerana Barisan Nasional dan Warisan itu memiliki kekuatan yang seimbang, dan pada ketika ini juga saya rasa kekuatan dan keseimbangan itu masih lagi berlaku, ya, dan saya tidak nampak ianya boleh selesai dengan HJJ jatuh, dan selepas itu siapa yang bakal menjadi ketua menteri juga itu barangkali tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun dari satu segi mungkin kalau gabungan kedua ini boleh dibuktikan ada jumlahnya, ada kerusinya, sejauh mana pula keserasian mereka itu boleh berlaku dalam masa yang singkat, dan apa akan berlaku pula selepas tempoh tertentu ketika mana pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 akan tiba, mungkin paling awal 2024 ataupun paling lambat pada tahun 2025. Ini barangkali kebarangkalian yang boleh dijangka daripada kemelut politik yang berlaku di Sabah sekarang ketika ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Mujibu. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Zaini. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Prof dan juga Mujibu, dan kita harap ini bukan kali pertama dan terakhir Prof ya untuk bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah kita akan bincang lagi banyak isu-isu menarik, terutamanya berkaitan dengan Sabah. Kita tunggu apa yang akan berlaku selepas 11 hari bulan ini, tetapi ialah sebagai rakyat Malaysia kita juga mendoakan semoga kemelut politik yang berlaku di Sabah itu dapat diselesaikan demi sebenarnya rakyat Sabah sendiri. Mereka sebenarnya juga menunggu-nunggu segala bentuk kemajuan yang mungkin ingin mereka capai sekiranya segala-galanya dapat diselesaikan mengikut seperti apa yang dijanjikan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan sepertilah yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.